Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua. Saya Daus Vlog, lebih dikenali di dalam channel YouTube saya iaitu Daus Fishing Vlog. Dan terima kasih pada Abang Jo, si penipu lara, bagi saya peluang untuk menceritakan sendiri kisah seram yang saya alami semasa saya pergi memancing dengan rakan-rakan saya. Pada hujung minggu yang lepas, saya bersama dengan dua orang lagi rakan saya, iaitu Irwan dan juga Fadil. Kita orang rancang untuk pergi memancing di salah satu spot rahsia. Spot berkenaan dirahsiakan atas sebab dekat sana banyak ikan yang boleh didapati dalam jangka masa yang sekejap. Persiapan alat memancing pun sudah kami dah prepare semua, kami dah sediakan. Tapi dalam pada masa yang sama, seorang kawan saya ni, Fadil ni, dia sakit perut dan kami terpaksa tunggu dia selama 10 minit untuk dia kembali dan memulakan perancangan pergi ke spot tersebut. Setelah hampir 10 minit, saya dan Irwan tunggu Fadil. Fadil pun sampai. "Sorry ya geng, aku sakit perut." Saya pun bercakap, "Tak apalah, nak buat macam mana? Sekarang ni dah pukul 3 dah ni. Kita nak sampai ke spot lewat." Jadi kami pun bergerak ke spot pada jam lebih kurang pada pukul 4 petang. Dan perjalanan daripada rumah pergi ke spot berkenaan mengambil masa 40 hingga ke 1 jam perjalanan. Dalam perjalanan, saya cakap dengan Irwan, saya cakap dengan Fadil, tak lambat sangat ke kita nak gerak ni? Nanti kang memancing sekejap, dah balik. Jadi hati ni dah start berbolak-balik. Jadi saya pun minta pendapat daripada Irwan dengan Fadil. Saya pun hanya berdiam diri, bawa je kereta. Tiba-tiba ada satu bunyi pap dekat bawah kenderaan. Dan saya pun cakap, apa tu? Sebab saya yang bawa kereta, sepatutnya saya yang merasai apa yang ada dekat bawah kereta. Tapi saya tak ada rasa apa-apa. Saya pun ambil keputusan untuk berhenti di tepi dulu. Cek apa benda yang jadi pada kenderaan saya. Saya, Irwan dan juga Fadil berpusing keliling kereta cari apakah punca bunyi tersebut. Tapi tak dijumpa apa-apa. Saya pun ambil keputusan untuk meneruskan kembali perjalanan kita orang. Tanpa fikirkan apa yang berlaku dekat kereta tadi. Tak lama kemudian kami pun sampai di spot tersebut tepat pada tepat pada pukul 5 petang. Jadi kami rasa macam tak lama ni kita boleh memancing ni. Mungkin kita boleh ambil masa dalam 1 jam hingga ke 1 jam setengah je. Sebab perjalanan nak keluar daripada spot pergi ke jalan besar ambil masa sehingga 40 minit. Tempat yang kita orang pergi tu sangat indah, nyaman, tenang. Yelah, sebab spot tu bukan tumpuan pada pemancing-pemancing luar. Jadi sesiapa yang tahu je spot ni yang ada dekat situ. Tapi dekat dalam hati ni dah terdetik, tenang-tenang macam ni je, mesti ada something, mesti ada sesuatu yang menyeramkan. Itu apa yang saya fikirlah. Saya pun tak nak ambil masa yang lama berfikir. Saya pun start memancing. Jarak saya, Irwan dan Fadil tak jauh. Saya berada di posisi tengah-tengah, Irwan berada di posisi kanan dan Fadil berada di posisi ke kiri. Kami pun start memancing. Kami pun rasa sangat-sangat seronok memancing. Mana taknya, baling je dapat. Rezeki kami sangat murah pada petang tu. Cakap dalam hati, Alhamdulillah ada juga rezeki yang kami nak bawa balik buat lauk di rumah. Tanpa kami sedar, yang jam pun dah menunjukkan pukul 6. Langit pun dah start keemasan, dah mula keemasan, menandakan waktu tersebut hampir gelap. Jadi saya pun bercadang untuk balik awal. Saya pun cakap dengan Irwan dan juga dengan Fadil. Fadil pun cakap, "Tunggu dulu Daus, lagi 30 minit je. 30 minit je lagi tunggu." Saya dengan Irwan pun berpandangan antara satu sama lain dan juga saya pun cakap, "Tak apalah, mancing dulu. Pukul 7 nanti kita keluar." Sebab tak nak keluar bila hari dah malam. Sebab nanti apa-apa yang berlaku, apa-apa yang jadi, susah nanti. Kita bertiga yang akan susah. Dalam leka memancing tu, tiba-tiba bunyi kicauan burung yang sangat banyak. Kalau anda semua pernah nampak ataupun pernah dengar, tiba-tiba burung yang berselerak dekat atas langit. Bising sangat. Jadi
Mata saya pun memandang dekat setiap sudut tasik tu. Tiba-tiba saya terpandang satu susuk tubuh yang besar dan tinggi, memang sangat seram. Saya tak berani nak cakap dengan Irwan, nak cakap dengan Fadil sebab tak nak ganggu diorang yang tengah leka memancing. Jadi saya pun mengucap panjang, baca doa apa yang patut, surah-surah apa yang saya tahu, semua saya baca. Saya pun tak nak ambil masa yang lama, saya terus cakap, Irwan, Fadil, jom balik. Aku dah rasa tak sedap hati ni. Kami pun kemas barang-barang apa benda semua, masuk dekat dalam kereta, kami start balik. Kami mulakan perjalanan balik daripada spot pergi ke Jalan Besar. Yang hati dah gundah gulana ni. Cuaca dah makin gelap. Alhamdulillah, kami sampai dekat rumah tanpa ada sebarang kejadian buruk yang menimpa kami. Saya bersyukur sangat. Nasib menjemlahi kami. Pada keesokan harinya, saya terima satu panggilan daripada isteri Fadil yang mengatakan Fadil meracau-racau teruk balik daripada memancing semalam. Meracau-racau teruk sehingga kan sukar dikawal. Menjerit-jerit, maki hamun sana sini. Dan bila dibacakan surah-surah, dia menjerit berkemarasan. Sehingga kan isteri dan anak-anak dia sangat takut. Dan isteri dia ambil keputusan untuk telefon saya. Saya fikirkan Fadil saja yang terkena gangguan. Tapi sebenarnya saya pun kena sekali. Sebab badan saya dah start lesu-lesu, dah start seram sejuk. Bukan saya je, Irwan pun sama juga merasakan apa yang saya dan Fadil rasa. Selepas dia selesai, saya dapatkan bantuan perubatan di klinik berdekatan. Malam tu, saya tak dapat nak tidur lena. Saya terdengar macam ada satu bisikan halus, ujung-ujung dekat telinga tu. Bisikan tu kedengaran seperti, kenapa biarkan aku, kenapa kau tinggalkan aku. Saya pun tak tahan. Sehingga pukul 2-3 pagi pun, saya masih lagi tak dapat tidur. Saya pun kejutkan isteri saya. Isteri saya pun cakap, itulah pergi lagi mancing lewat-lewat petang, tak balik-balik. Inilah jadinya ada yang mengikut. Keesokan harinya tu, isteri saya telefon pakcik saya. Alhamdulillah, pakcik saya ni memang mengamalkan perubatan Islam. Jadi selepas isteri saya telefon pakcik saya pun datang. Tak sampai 1 jam, dia pun sampai ke rumah. Bila dia masuk je dekat rumah, dia tersenyum lihat saya. Macam dia dah tahu apa yang berlaku. Jadi pakcik saya pun mulakan baca bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Selepas dia pakcik saya dah selesai membacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Ruqyah, dia mengatakan yang saya terkena keteguran. Pakcik saya tu pun berikan saya segelas air, suruh saya minum. Saya pun minum sehingga habis. Dan pada keesokan harinya tu, badan saya pun dah okey. Dah tak ada rasa lesu, dah tak ada rasa seram-seram sejuk. Dan air yang saya dapat daripada pakcik saya tu, saya bagikan pada Irwan dan saya bagikan pada Fadil, suruh mereka minum juga. Jadi Alhamdulillah, berkesan dengan izin Allah, saya, Fadil dengan Irwan pun sembuh daripada keteguran tersebut. Kami tak pasti apa yang kami buat dan kami tak pasti apa yang kami langgar semasa kami berada di spot memancing tersebut. Jadi selepas pada kejadian itu, kami pun ambil keputusan tak akan lagi memancing pada lewat petang bagi mengelakkan kejadian-kejadian ini berulang lagi.